warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, amma ba'du. Ikhwatul kiram, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman. Kita mengucapkan alhamdulillah illadzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini merupakan suatu nikmat yang insan telah maufakat. Hidup adalah satu nikmat, dan di atas ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis At-Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ni'matani, dua nikmat yang selalu dilupakan oleh insan. Nikmat sihat dan nikmat masa yang terluang. Adapun nikmat sihat, insan tidak menyangka dan merasakan itu adalah nikmat. Sebahagian insan yang jahil ini, dia menyatakan Rabbi ahanan, iaitu ketika Tuhan menguji dia dengan kehidupan harta, dengan rezeki sempit, sulit, dia menyatakan Rabbi ahanan, nampaknya Tuhanku sedang menghina aku. Bila Tuhan memberi kepada dia keluasan rezeki, makan, minum, dia menyatakan Rabbi akraman, nampaknya Tuhanku sedang memuliakan aku. Allah berfirman, kalla, bukan begitu wahai hamba-hambaku, bukan begitu. Ketika Allah memberi, bukan tanda kasih. Ketika Allah menyekat, bukan tanda benci. Hidup ini adalah suatu nikmat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati dan hidup, kesemuanya diuji oleh Allah. Ada ujian khair, ada ujian syar. Ada ujian berbentuk kebaikan, adalah ujian. Keburukan adalah ujian. Walanabluwannakum, kepastian akan kami uji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan. Jadi ini sihat, ini kita bangun tadi, kita adalah sihat, alhamdulillah. Kita benar-benar ikhwan di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ghazali menyebut di dalam Ihya, an-nam akhul maut. Nam itu akhul maut, tidur itu saudara kepada mati. Karena itu idza taiqaza min naum, bila kita ini jaga, bangun daripada tidur, ucaplah alhamdulillah. Semalam kita tidur dalam keadaan kita benar-benar dijaga dan diawasi oleh Allah. Rongga lubang terbuka,
telinga terbuka, mulut pun ternganga tidak. Masa kita bangun tadi, tak ada seekor lalat masuk dalam mulut. Tak ada. Bukan kata tadi, puluh tahun dah. Kita jaga-jaga, tak ada seekor lalat dalam telinga. Tangan ini terbuka. Kalau diletak cek yang bernilai juta-juta, tak dapat digenggam. Kunci kereta pun tak dapat digenggam. Mata ada tapi tak dapat melihat. Nyawa ada tapi seolah-olah melayang ke mana-mana. Kalau datang makhluk-makhluk berbisa menyerang, boleh mati bila-bila masa. Tapi inilah keadaan kita setiap malam berpuluh-puluh tahun dah, benak-benak di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali menyebut, bagi orang yang sombong, bagi orang yang takabur, renunglah satu saat ketika engkau jaga, siapakah telah menjaga dirimu, akalmu, kebijaksanaanmu, ataupun kamu ini benar-benar di bawah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Di dalam kamus Arab, bila disebut kalimah Rabb, dia mengandungi beberapa makna. Satu, misalnya dalam lisanul Arab, bila sebut Rabb, satu bermakna Khaliq, pencipta. Kedua, bermakna Malik. Ketiga, bermakna Al-Mudabbir, dia mudabbir. Keempat, bermakna Sayyid. Al-Mudabbir bermakna mengurus, mengatur. Sayyid bermakna yang memiliki sifat ketuanan, dan dia bersifat dengan memberi rezeki, memberi makan. Lima-lima ini tersimpan di bawah satu kalimah bernama Rabb. Bila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji-pujian yang diberikan dengan penuh kecintaan dan dengan penuh makna kepada Rabb. Apa makna Rabb? Pencipta. Apa makna Rabb? Pemilik. Apa makna Rabb? Pengatur, penyusun. Apa makna Rabb? Dia yang satu-satu Tuhan yang memiliki. Maka benarlah ikhwan, hidup ini semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Haul pun tidak ada, quwwah pun tidak ada, illa billah, melainkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Ikhwatul iman, demikianlah kita bangun. Nanti menjelang waktu malam kita tidur pula, besok kita bangun pula, menjelang waktu malam kita tidur pula. Dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, Nabi menyebut dua nikmat yang manusia ini memandang sebelah mata, dia merasakan itu bukan nikmat. As-sihhatu, sihat badan, adalah nikmat, sangat-sangat nikmat. Dan masa terluang adalah sangat-sangat nikmat di sisi Allah Jalla wa'ala. Kesemua ini ima untuk melakukan ibadah, ima untuk melakukan maksiat kepada Allah, memerlukan sihat. Ibadah hampir tak sempurna kalau tak sihat. Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir ketika sampai pada ayat wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebahagian daripada mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini hasanah dan di hari akhirat hasanah, dan lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Al-Hafiz Ibn Kathir menyatakan, di antara makna hasanah fid dunya, hasanah fid dunya, di antara makna hasanah fid dunya adalah as-sihhatu, sihat. Karena itu sihat ini wajib disyukuri.
Sihat ini wajib disyukuri. Di antara makna as-sihhatu fid dunya hasanah fid dunya, Ibnu Katsir menyatakan al-ilmu adalah ilmu. Di antara makna hasanah fil akhirah, kata Imam Ibnu Katsir, di antara makna hasanah fid dunya ini ialah Allah memberi kepada kita masa yang masa itu tidak menjadi balak dalam hidup. Masa tidak menjadi balak artinya masa tidak menjadi suatu ujian yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Ta'ala. Hidup ini penuh dengan musibah. Hidup ini penuh dengan ujian yang menyakitkan. Tetapi kesemuanya itu dapat diatasi dengan kurnia daripada Allah Jalla wa'ala. Quran menyebut kepada kita tentang suatu yang istimewa, tentang orang-orang yang ditimpa kepada mereka musibah. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentang orang ditimpa musibah, ucapan di lidah mereka ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan, kalimah ini kalimah biasa-biasa, tetapi kalimah ini dia bila masuk dalam hati manusia, dia mencipta kehidupan. Bahawa insan menyedari hidup dia itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia daripada Allah dan dia akan kepada Allah. Dia daripada Allah, dia akan kepada Allah. Berarti tidak ada apa-apa, ikhwan. Karena itu ikhwatul iman, kita syukur kepada Allah di atas semua nikmat-nikmat ini, di atas semua limpahan kurnia Allah Ta'ala ini. Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini disebut oleh Imam Ahmad, dan para ulama hadis menyebut hadis ini adalah hadis yang sahih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi bersama dengan kami. Nabi bersama dengan kami. Kemudian Nabi membuat satu garisan yang panjang di atas tanah, dan kemudian membuat beberapa garisan-garisan yang lain. Summa qal, kemudian Nabi menyebut, hadza sabilullah mustaqiman. Nabi menyebut garisan yang lurus ini adalah jalan Allah yang lurus. Nabi membuat satu yang lurus di atas tanah. Nabi menyatakan ini jalan Allah yang lurus. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Nabi membuat di kiri dan di kanan garisan yang lurus itu beberapa garisan. Summa qal, baginda menyebut, hadhihi subul, kiri kanan ini bermacam-macam jalan, mutafarriqah, yang membawa kamu bercerai-berai daripada jalan Allah. Laisa fiha sabil, ini bukan jalan kehidupan, ini bukan jalan ibadah, ini bukan jalan kehidupan. Illa alaihi syaitan, melainkan pada jalan-jalan ini ada syaitan, yad'u ilaih, yang akan menyeru dan mengajak kamu kepada keluar daripada jalan Allah. Ikhwan, daripada hadis ini ada pelajaran. Pelajaran apa dia? Apa itu kehidupan seorang Muslim? Apa itu pola kehidupan seorang Muslim? Apa itu manhaj hidup seorang Muslim? Bagaimana Muslim hidup? Muslim akan hidup pada zaman-zaman yang bertukar keadaan dia. Muslim hidup di tengah-tengah iklim dan udara yang sentiasa bertukar. Bagaimana pendirian Muslim? Bagaimana kehidupan seorang Muslim?
Mauqif seorang Muslim. Bagaimana mauqif seorang Muslim? Hadis ini memberi penjelasan. Hadis ini baginda memberi penjelasan. Baginda membuat satu garisannya lurus dan baginda menyatakan ini jalan Allah. Ikhwan, ketika kita masuk ke jalan Allah ini, jalan Al-Quran dan Sunnah, kita masuk dengan kelurusan. Kita tak masuk dengan simpang-simpang. Kita masuk dengan lurus. Kita lurus, ikhwan. Perasaan kita kadang-kadang rasa tidak lurus. Demi Allah kita lurus. Demi Allah kita berada di atas jalan yang lurus. Jalan apa? Jalan Al-Quran dan jalan As-Sunnah. Jalan yang Allah turunkan kepada para anbiya. Para anbiya membawa, menongkah arus ini kepada ummah masing-masing. Selain daripada jalan yang Allah turunkan kepada para rasul, Nabi menyatakan apa dia? Nabi menyatakan laisa fiha sabil, tidak ada jalan. Walaupun dia datang dalam bentuk jalan, dia datang dalam bentuk menyusun kehidupan dan peraturan, Nabi menyatakan laisa fiha sabil, dia tidak ada jalan, mutafarriqah, dia akan menceraikan kamu. Dia jahat, Nabi kata. Jangan kamu terperangkap di situ. Jangan dan jangan. Nabi menyatakan selain daripada jalan Allah, ada syaitan yang mengajak kamu kepada kesesatan. Kemudian summa qara'a, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat daripada suratul An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Allah menyatakan sesungguhnya inilah satu-satu jalanku yang lurus. Inilah satu-satu jalan aku yang lurus. Allah memberi penjelasan kepada apa yang baginda sebut kepada para sahabat. Jalan Nabi, jalan sunnah, jalan Al-Quran, jalan Islam, jalan syariat ini. Wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah satu-satu yang lurus. Tidak ada yang kedua lurus, tidak ada yang ketiga lurus, tidak ada yang keempat lurus. Yang lurus cumalah hadza sirati mustaqiman. Inilah satu-satu jalan Allah yang lurus. Untuk mengenal jalan yang lurus dan jalan yang sesat, cuma ada dua perkara. Di situ ada ayat-ayat Allah, di situ ada sunnah Rasul yang Allah utuskan. Itu adalah petanda dia adalah lurus. Apabila suatu jalan di sana tidak ada ayat-ayat Allah, tidak ada keterangan daripada ayat Allah, dan tidak ada sunnah Nabi, maka itu menunjukkan jalan itu adalah jalan yang tidak lurus. Maka kita kena membawa perasaan kita yang paling dalam ini untuk mengenal pasti jalan itu. Membawa jiwa kita mengenal alamat-alamat itu. Di mana ada qala Allah wa qala Rasul, di situ ada al-haq, kebenaran. Di mana ada qala Allah, qala Rasul, di situ ada al-huda, petunjuk daripada Allah. Maka baginda memberi suatu bimbingan kepada umat. Berhati-hati, kata baginda. Ada banyak jalan yang disebut ini. Di dalam hadis berkaitan dengan iftiraqul ummah, baginda menyebut ada 72 persimpangan yang menyerupai satu jalan kebenaran. Ada 72 persimpangan yang menyerupai, yang tasyabuh dengan satu wajah kebenaran. Kalau dihimpun 72, dicampur dengan satu, dia jadi 73. Maka baginda menyebut ma ana alaihi wa ashabi. Untuk mengenal jalan-jalan yang dibikin ini, di situ ada aku dan ada para sahabat aku. Ini untuk ma'rifah kepada al-haq, untuk mengenal jalan yang benar dan jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ikhatul iman, inilah satu-satunya jalan Allah yang lurus, dan Allah menyatakan fattabi'u, ikut. Kamu ikut jalan ini.
Dan Al-Quran menyatakan wala tattabi'us subul, jangan terpukau, jangan tersiur, jangan terpedaya dengan jalan-jalan yang banyak yang menyimpang. Di sana dia menyebut perkataan agama, menyebut perkataan menyucikan diri, menyebut perkataan mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada qala Allah wa qala Rasul. Hati-hati, hati-hati, sangat perlu dihati-hatikan. Dan Allah menyebut zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah yang kami wasiatkan, inilah yang kami pesan kepada kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang takwa. Ikhwatul iman, pada pertemuan subuh ini Ustaz ingin menyatakan yang pertama bahawa Nabi SAW telah menunjuk kepada kita jalan apa yang patut kita ambil. Jalan apa yang kita ambil. Sebagai contoh, kita keluar daripada rumah nak beli durian, nak beli buah durian. Durian apa kita nak beli? D24, durian holo, King Musang, ke Musang King ke? Musang, durian Musang, D24, durian kucing tidur. Di sini banyak kucing yang tidur. Kita keluar daripada rumah, kita nak beli buah durian. Dan durian di pasaran banyak. Maka kita dah simpan. Ibu berpesan, beli kepada ibu durian yang bernama King Musang, ke Musang King. Musang King. Belilah durian yang bernama Musang King. Ini anak yang mendapat pesan daripada ibu, dia keluar daripada rumah. Dia terpukau dengan perniaga-perniaga. Dia tengok di situ ditulis Musang King. Dia nampak. Dia tanya, berapa? Peniaga tu kata sekilo RM30. Kemudian dia tahu ini durian Musang King. Di sebelah D24, di sebelah holo, di sebelah kucing tidur, di sebelah orang tidur dalam kuliah. Ini nama durian. Ini nama buah durian. Ialah dengan aircon macam ni, alhamdulillah. Nasib baik ustaz duduk tak kena aircon. Tidak-tidak dengan ustaz pun lena, hampa pula buat kuliah. Jadi bila dia keluar daripada rumah nak beli durian, dari segi nama dah ada apa yang patut dia pilih. Tak sepatutnya dia tersilap. Dan pesan ibu, durian Musang King. Tiba-tiba dia terpukau dengan penjual. Penjual tu kata, ini walaupun bukan Musang King, tapi dia pun sedap macam Musang King. Ibu berpesan, bukan macam Musang King, Musang King. Peniaga kata, walaupun dia bukan Musang King, dia macam Musang King. Ibu berpesan, bukan macam, bukannya menyerupai, tetapi hakikatnya adalah Musang King. Jangan yang macam-macam. Kemudian kata perniaga, ialah kalau kau beli Musang King, kau bawa RM30, kau beli sekilo RM30. Sebiji buah durian bukan harga sekilo. Kadang-kadang sebiji itu harga dia 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Dah berapa dah? Kalau kau ada RM100, kau beli Musang King, mungkin kau dapat sebiji saja. Tapi kalau kau beli durian holo ke D24, 100, mungkin kau dapat 5. Rasa durian, bau durian, biji durian, sedap macam durian. Tapi yang ni dapat 1, yang tu dapat 5. Yang mana kau nak? Ibu berpesan, Musang King. Ibu kata, nak ambil duit ini, bawa balik pada ibu Musang King. Dan isyarat telah tertulis, ini dia, ini dia, ini dia, nama durian. Anak ini terpukau.
Bukan kata anak, bapa kepada anak ni pun boleh terpukau. Dia bawa balik buah durian, ibu tanya, nak durian apa nak? Kata, ibu saya beli durian macam musangking. Dia memang tasyabuh dengan musangking, cuma dia tak dipanggil musangking, tapi kulitnya durian, durinya durian, ruasnya durian, bijinya durian, rasanya durian, tapi namanya bukan musangking. Ibu berkata, nak, ibu berpesan padamu musangking. Ibu, yang ni pun durian juga, janji durian, rasa durian. Jangan bila makan durian rasa rambutan. Yang tu ada masalah. Kalau itu kita boleh faham. Inilah ikhwan, Nabi SAW berpesan, apabila disebut agama, bila disebut ibadat, disebut perjalanan hamba bertemu dengan Allah, Nabi berpesan, kamu kena hanya pakai satu jalan yang aku dan para sahabat aku ada padanya. Yang aku dan para sahabat aku ada padanya. Maka di dalam nak mencari jalan itu, kita terpukau macam si anak tadi. Ada jalan yang datang dengan jubah, dengan serban, dengan zikir, dengan baca Quran. Dia kata ini pun jalan mendekatkan diri daripada Allah, tapi bukanlah jalan Nabi, tapi macam jalan Nabi. Ini pun membersihkan diri, ini pun tilawatul Quran, ini pun zikrullah. Bukanlah macam Nabi 100%, tapi macam Nabi. Nabi berpesan, jalan mana kamu nak ambil? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ada tertulis di jalannya aku dan para sahabat aku. Dan banyak sangat orang akan memanggil dan memanggil 72 golongan. Datang Mu'tazilah dengan penyerupaan agama, datang Syiah dengan nama agama. Mereka ni bukan datang dengan nama Kristian, dengan nama Islam, dengan nama Quran, dengan nama Sunnah. Datang Qadariyah dengan nama yang sama, datang Murji'ah dengan nama yang sama, datang Jahmiyah dengan nama yang sama. Kesemuanya membaca Al-Quran dan kesemuanya menyandarkan jalan mereka kepada Islam. Nabi menyebut, di mana ada aku dan para sahabat aku, itulah jalan yang kau kena ambil. Di mana kita belajar ikhwan, di situ banyak menceritakan sunnah-sunnah Nabi, banyak menceritakan riwayat daripada Nabi, dan riwayat itu disampaikan dalam bentuk yang benar dan tidak syubhat, tidak sama dan tidak meragukan. Tidak patut kita bercerita tentang Nabi dalam keadaan ragu dan meragukan. Tidak patut kita riwayatkan daripada Nabi dalam keadaan kita sendiri tak tahu kebenaran dia. Al-Quran menyebut kepada kita, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di antaranya wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan. Quran turun dengan sistem penjelasan. Benda yang dijelas tidak diragukan. Yang ragu yang tak jelas, yang samar. Wa baina zalika umurun mushtabihat la yadri katsirun minan nas aminal halali hiya aminal haram. Yang samar ini, yang tak jelas ini, kebanyakan insan tak tahu. Tapi kalau jalan Allah dan Rasul, dia adalah al-bayinat. Dia datang dengan penjelasan yang jelas. Sunnah akan datang dengan penjelasan yang jelas sehingga hilang kesamaran. Itu jalan yang kita nak ambil, ikhwan. Itu jalan yang kita nak ambil. Kerana itu ikhwatul iman, kita ini umat Nabi Muhammad. Ulama-ulama dahulu, antum tengoklah sistem buku-buku dulu dengan sistem buku sekarang, dia ada format yang tidak sama. Hatta kita sebut kitab-kitab kuning, masalah kitab-kitab turas ini, kitab-kitab warisan tua orang Melayu, daripada Fatani,
imam kita sebut kitab-kitab yang menjadi rujukan tua-tua, Usyaul Afrah, Hidayatus Subyan, kitab-kitab yang macam ni orang panggil kitab-kitab tua, kitab-kitab kuning, dia ada satu sistem penulisan yang sangat menarik. Cara dia tulis tu menarik. Apa dia? Macam kita ambil Hidayatus Subyan ataupun Usyaul Afrah, ataupun yang agak famous sikit Matla'ul Badrain oleh Daud Fatani. Dia ada satu sistem penulisannya agak menarik, yang sistem itu telah diperkenalkan oleh para salafus salih. Sebelum dia nak bercerita tentang babut taharah, dia dalam kitab yang sama, sebelum dia nak sampai pada kitab taharah, kitab menceritakan tentang bab bersuci ni, dia akan menerangkan dulu tentang apa yang dia merasakan benda lebih penting daripada itu. Dia akan bercerita tentang orang panggil usuluddin, tentang ma'rifatullah, tentang sifat Allah. Dia bawa kita kenal hal tu dulu. Bila kita boleh mengenal yang ni, kita mudah belajar apa yang akan Tuhan fardukan kepada kita. Sistem kitab tua semuanya macam tu. Mungkin ada suatu kitab dia straight to the point, dia tulis terus dia masuk Kitabut Taharah, tapi jumlah kitabnya macam ni terlalu sikit, rentak penulisan macam ni terlalu sikit. Kebanyakannya kalau bersesuaian dengan zaman dulu, dengan zaman Daud Fatani ini semua, mereka akan bercerita tentang sifat 20 dulu, baru mereka akan bercerita tentang taharah. Metod penulisan ini sangat menarik, dan teknik menulis macam ni rupanya telah wujud dalam salafus salih sejak zaman awal. Setelah wafatnya kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang para salafus salih, teknik tulisan itu begitu. Kita tengok di dalam mustalahul hadis, sebelum para ulama nak mengenalkan kita kepada apa itu ilmu hadis, apa itu istilah hadis, kita akan belajar bab yang lebih besar daripada bab hadis, iaitu bab kerasulan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Sebelum kita belajar apa itu hadis, ma udhifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin, sebelum kita belajar hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi daripada perkataannya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya, sebelum disebut dengan makna begitu, para ulama akan membuka bab yang lebih besar, iaitu bab siapa itu Nabi. Bab ini kita panggil dengan suatu bab yang menarik, makanus sunnah fi tashri' al-islami, kedudukan as-sunnah di sisi syariat Islam. Ini satu bab yang menarik, ikhwan. Apabila kita boleh selesai bab ni, kita boleh selesai bab hadis. Kerana kejahilan kita pada bab ni, orang tak dapat menerima ilmu hadis. Kadang-kadang dibacakan satu hadis Nabi, matan yang sahih, sanad yang sahih, ummah masih lagi terpinga-pinga untuk mengambil, kerana tak dijelaskan kepada dia hadis itu daripada seorang Rasul dan apa martabat Rasul di sisi agama ini. Apa dia martabat Rasul di sisi agama ini? Hadis berkaitan dengan perkataan Rasul, berkaitan dengan perbuatan Rasul, takrir Rasul dan sifat Rasul itu. Ini satu bab yang sangat menarik, ikhwatul iman, sangat menarik, yang kita ketandusan. Ustaz contohkan beberapa ayat-ayat Al-Quran membuka pemikiran mata kita. Di antaranya ayat yang begitu masyhur dengan kita, bila hari Jumaat nak baca khutbah, Bilal akan bagi tongkat, Bilal akan berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad, baru bagi tongkat. Khatib pun terima.
naik baca khutbah. Ini satu ayat yang ada dalam surah Al-Ahzab yang telah dimasukkan oleh para ulama di dalam ayat-ayat akidah. Bahkan kita terkejut apabila melihat perbahasan Al-Hafiz Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini. Mungkin kita mengapai ayat ini, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi. Pengetahuan kita takat itu. Tetapi bila kita tengok kedudukan ayat ini menceritakan kedudukan seorang Rasul yang diutuskan kepada ummah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang ini. Allah nak bagi khabar kepada manusia kedudukan orang ini di sisi Allah. Mungkinkah orang ini kita ragu, sedangkan Allah dan para malaikat berselawat kepadanya, dan Allah memerintah penduduk bumi setelah seluruh penduduk langit berselawat pada orang ini. Allah mengarahkan penduduk bumi berselawat, berhimpunlah selawat penduduk bumi dan penduduk langit mengangkat satu nama, Allahumma salli ala Muhammad. Inilah insan yang diangkat menjadi Rasul. Tiba-tiba, bolehkah insan ini kita ragukan? Meragui insan ini mencabar keesaan Tuhan. Tidak membenarkan insan ini boleh menghilangkan keimanan. Ini insan dipuji oleh Allah. Tiba-tiba kita menyatakan insan ini ada ajarannya, aku tak boleh ikut. Bermakna Tuhan tersilap memuji satu insan yang kita baru tahu insan itu ada kelemahan. Salah Tuhan, benar kita. Akidah apa ini? Sangat dahsyat ayat ini, ikhwan. Imam Qurtubi menggunakan perkataan Allah merendahkan semua makhluknya, mengangkat satu makhluk yang tinggi, iaitu Muhammad. Hadis adalah bab nak belajar tentang orang ini. Apabila sesuatu hadis dinilai sahih, bermakna hadis itu kebenarannya berkaitan dengan insan ini, maka patutkah yang sahih itu kita tolak? Kalau yang sahih itu kita tolak, kita nak pakai riwayat siapa? Maka akidah yang macam ni, bila kita sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dia mengingatkan kita kepada Rasul. Bukan mengingat pada tarikh lahirnya, pada mauludnya, tidak, tapi mengingat makan kedudukan insan ini di sisi Allah. Dan Allah menghantar insan ini menjadi Rasul, dan Allah meletakkan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangat besar, ikhwan. Sebelum kita masuk dalam bab hadis, kita kena selesaikan bab ni dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Juga dalam suratul Ahzab, tidaklah Muhammad itu bapa kepada seorang laki-laki daripada kamu, tetapi dia adalah Rasul dan Nabi pengabih. Cuba lihat perkataan Imam Al-Qurtubi. Lihat perkataan Imam Al-Qurtubi, bagaimana Allah menempis sangkaan terhadap Muhammad. Kalau orang panggil Muhammad ada anak angkat, Muhammad, Allah menyatakan tak, walakin Rasulullah, dia adalah utusan Allah, dia adalah Nabi yang terakhir. Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini memberi dua pengertian. Pengertian yang pertama, la nabiyya ba'da, setelah Muhammad tidak ada orang telah dilantik menjadi Nabi. Tapi pengertian yang lebih besar, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini, tidak ada syariat melainkan yang dibawa oleh Muhammad, tidak ada kehidupan melainkan yang dibawa oleh Muhammad, tidak ada yang halal maupun yang haram kecuali yang disebut oleh Muhammad,
terberhentilah perjalanan manusia untuk bertemu dengan Allah, melainkan perjalanan yang diterokai oleh Muhammad, kerana dia adalah utusan Allah dan dia adalah Nabi. Nabi bermakna membawa suatu naba, satu berita daripada Allah, dan berita itu Allah hanya membenarkan satu orang saja sampai, iaitu Rasul utusan Allah Ta'ala. Dan inilah orang yang bila kita belajar adalah ilmu hadis, ilmu berkaitan dengan riwayat orang ini. Subhanallah, ikhwatul iman. Kerana itu para ulama di dalam bab ini menyebut kepada kita, bila kita sebut Nabi Muhammad, tasdiquhu fima akhbar, yang dia sampaikan wajib kita benarkan. Yang dia sampaikan wajib kita benarkan. Kerana itu dalam ilmu hadis ada perkataan sanad dan matan. Kita belajar kesahihan, kebenaran apa yang dia nak sampaikan. Kena pastikan secara benar. Kena pastikan. Untuk memastikan itu kita belajar ilmu sanad, kita belajar ilmu matan, apa yang dia sebut, dan orang yang menyampaikan berita daripadanya kesemuanya benar. Setelah jelas dua benda itu, tasdiquhu fima akhbar, kita kena benarkan apa yang sampai. Apa yang dia sampaikan kepada kita, kita kena benarkan. Kenapa? Kerana dia bukan postman. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah orang yang Allah dan malaikat berselawat, dan Allah memerintahkan penduduk bumi untuk berselawat setelah penduduk langit berselawat, supaya berhimpun selawat ahli bumi dan ahli langit. Ini orangnya yang kau kena benarkan perkataan dia. Ini adalah orang ta'atahu fima amara, kena taat setiap benda yang diarahkan kita. Ketika dia menyebut khudhu anni manasikakum, ambillah urusan hajimu daripada aku, kita kena dengar dan kita kena taat. Kita kena benarkan perkataan dia dan kita kena taat urusan dia. Seluruh manasik haji dan umrah diambil daripada dia. Kerana orang ini orang yang Tuhan telah bersihkan dia luar dan dalam. Ini adalah orang ijtinab manaha anhu wa zajar. Apa yang dia tegah dan dia larang kita, kita mesti tinggalkan. Ini adalah orang alla ya'budallah illa bima syara'a. Kita tidak boleh beribadat kepada Allah melainkan apa yang Tuhan turunkan kepada dia sahaja. Itulah wasilah kita beribadat kepada Allah. Ini satu pelajaran yang penting, ikhwatul iman. Setelah kita masuk dalam pelajaran ini, barulah kita boleh masuk apa itu dunia hadis. Kalau tidak, ikhwan, tak sampai. Pelajaran kita ni berkenaan dengan hadis ni tak sampai. Kita akan nampak hadis satu ilmu fardu kifayah, hadis satu ilmu, tak apalah, siapa belajar ada ilmu sikit, siapa tak belajar pun tak ada masalah. Kenapa? Kerana makan sunnah fi tashri' al-islami samar dalam pemikiran kita. Kita bukan belajar tentang tokoh dunia, kita belajar tentang utusan Allah. Kita belajar satu ayat yang dahsyat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma yantiq ni an-nutqu ni, apa yang dia cakap, Allah kata ma, tidak ada anil hawa. Yang dia cakap ini daripada hawa nafsu tidak ada. Yang ada apa dia? Wahyun yuha. Wahyun yuha, i'lamu syariah. Allah memberi syariat kepada dia itu daripada Allah. Imam muha, imam wahyu, itu semuanya daripada Allah. Syariat dan cara wahyu turun kesemuanya daripada Allah. Sangat dahsyat, ikhwan. Berkaitan dengan Nabi Muhammad ini sangat dahsyat dari segi aturan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan dua golongan manusia, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang menyeleweng daripada jalan Nabi adalah orang-orang yang sesat. Karena itu, ikhwan, sangat bahaya kalau kita tidak diberi pelajaran dan pengetahuan tentang jalan yang kita nak teroka.
Nabi Muhammad tidak ada insan yang akan dapat kedudukan sehebat itu melainkan dia seorang, tak ada orang lain. Orang yang mulia setelah Nabi Muhammad adalah para sahabat. Siapa dia? Orang yang belajar dengan Nabi Muhammad, dididik dengan ajaran Nabi Muhammad. Mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, untuk menegakkan agama ini, sehingga mereka menjadi sampel, contoh pertama ahli syurga untuk kita. Siapakah daripada kalangan kita telah masuk syurga? Siapakah daripada kalangan kita yang Allah telah memberi pengiktirafan, kamu ahli syurga, aku redha amal kamu? Tidak ada orang melainkan para sahabat. Karena itu Nabi menyatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Jalannya kamu nak pegang, kamu mesti tengok di sana ada aku dan ada para sahabat aku. Benarlah jalan itu. Teruskan perjalanan itu. Subhanallah ikhwatul iman. Ustaz mengharapkan kita diberi lapang dada oleh Allah untuk dapat memahami ilmu-ilmu seperti ini. Sukar ikhwan nak fahamkan orang. Nak fahamkan orang tentang Rasulullah ini sukar. Orang lebih suka kepada barakah-barakah Nabi je. Tambah akhir zaman, kalau sebut rambut Nabi, berebut orang. Berebut orang. Orang rendam banyak rambut Nabi dalam ayam, buat induk ayam. Orang jual, buat jampi. Orang berebut itu. Tapi bila sebut sunnah dia tak berapa gemar dia. Yalah, dia kata sunnah-sunnah lah. Tapi kalau dapat rambut baguslah. Dia tak tahu makan, dia tak tahu kedudukan Rasulullah di sisi Allah. Dia tak tahu, sangat tidak tahu. Karena itu pendedahan yang macam ni menyebabkan sebahagian benda menyebabkan orang tersalah sangka. Ada orang dia pergi ke Masjid Madinah bukan kerana nak beribadah dalam masjid, semata-mata nak sentuh pagar makam Nabi. Dia ambil kain serban dia tengok polis harap tak ada, dia baling. Kain serban dia ni kenalah ke pagar tu. Lepas tu syekh yang jaga tu pun ambil kain serban tu, marah ke dia, baling balik. Jadi dah kena dah kain serban dia dengan pagar Nabi tu, itu baling balik, alhamdulillah dia dapat berkat. Balik kain serban itu dia buat berkat. Bila anak demam dia ikat kepala. Dia lebih suka benda-benda yang macam tu. Dia suka benda lagu tu. Tapi bila kita cerita kedudukan Nabi, apa makna Allah dan para malaikat berselawat, dia tak berapa tertarik. Dia tak berapa tertarik. Bila kita cerita ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Abu Bakar, hampir tercabut jantung aku bila aku kenangkan ayat ini. Hampir tercabut jantung aku, urat-urat jantung hampir tercabut bila aku mengenangkan ayat ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mengungkap ayat ini adalah kalam Allah. Tidak kami utuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat bagi sekalian alam. Dahsyat ikhwan. Dia adalah rahmat bagi sekalian alam. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang sangat tinggi. Tidak ada orang Allah puji sedahsyat itu. Kata para masyayikh yang mengajar ilmu hadis, kalau dah sebegitu Quran memuji Nabi Muhammad, tang manakah cacat kita lihat sampai kita tak belajar ilmu hadis? Ilmu hadis berkenaan dengan orang inilah. Rahmatan lil alamin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa innaka la'ala khuluqil azim. Ilmu hadis ni semua ilmu nak mengambil tahu tentang orang ni, dan inilah yang menjadi dasar agama kepada kita. Kadang-kadang kita tak nampak, kadang-kadang bahagian itu orang tak nampak. Orang pergi ke Mekah, orang cari kurma ajwa. Kata, kenapa kurma ajwa sekilo sampai 140, 150? Ya. Ada kawan kata makan kurma ajwa ni botak kepala. Yalah. Sekilo banyak mana, beli pula 150, bukan kata botak, bulu kening pun jatuh selai-selai. Tapi bila sebut kurma ajwa, orang makan kurma ajwa, orang sedap. Kenapa makan kurma ajwa? Dia kata kurma Nabi.
Ni kalau kita makan kurma biasa, dia kata kurma lah tapi tak kurma Nabi. Tapi bila kita baca hadis Nabi, dia kata tak. Kurma Nabi dia suka. Dia pergi kepada Arab jual atar, dia tanya pada Arab, ni atar ini atar mana yang atar Madinah dia panggil. Atar Madinah, bau-bau Madinah. Arab pun ambil satu botol tunjuk ke dia. Kecil aja sebotol. Kata berapa? RM200. Tapi ini Madinah ini. Kawan yang jual kan, dia bubuhlah Madinah ke Al-Aqsa ke, dia bubuh. Kita pun kalau nak ada hubungan dengan Madinah, ada hubungan dengan Nabi, oh kita balik, kita sapu seronok ya. Kita tengok orang pakai atal Firdausi ke, malaikat subuh ke, kita kata ni Madinah ni. Tapi bila baca hadis dia lain. Subhanallah. Inilah keasingan. Benda yang patut menjadi ruh, dia telah jadi satu benda yang terpinggir. Semoga ikhwan, Allah memberi masa-masa, hari-hari kepada kita, kita dapat mengenal sunnah Nabi kita. Sampailah hari kita balik bertemu Allah. Allah menjanjikan hidayah kepada orang yang mengenal sunnah Nabi dia. Ikhwan, cukuplah dekat tu. Semoga Allah memberkati pertemuan kita. Terima kasih kepada ikhwan, akhwat, jamaah sekalian kerana sudi duduk mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Kata orang utara, apa dia? Macam mana? Lupa lah. Macam mana dia kata? Terima kasih daun keladi. Terima kasih daun keladi. Hak baki tu sama sendirilah, lupa lah. Okay. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita. Tidak ada kerugian dan tidak ada penyesalan orang yang memulakan perjalanan dia, meletakkan kaki dan niat dia di atas sunnah Nabi. Kalau orang tanya kepada kita, min aina nabda, kita kata min huna nabda. Dari mana kita nak memulakan langkah dan perjalanan? Kita kata dari sinilah kita bermula. Dari mana? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita akan mendapat kehidupan yang tidak tersesat. Hidayah daripada Allah dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.